Amalan dan kelebihan masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang layak memakmurkan, menghidupkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, serta mendirikan solat dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya sifat-sifat tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi golongan yang mendapat petunjuk, yakni Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk memberi hidayat kepada mereka. Surah At-Taubah ayat 18. Ulangan terjemahan surah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang layak memakmurkan, menghidupkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, serta mendirikan solat dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya sifat-sifat tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi golongan yang mendapat petunjuk, yakni Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk memberi hidayat kepada mereka. Surah At-Taubah ayat 18. Keterangan. Mengimarahkan masjid membawa maksud menghidupkan segala amalan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid itu. Amalan-amalan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk halkah dakwah iman yang meningkatkan keyakinan terhadap perkara-perkara ghaib, halkah-halkah ta'lim berkenaan fadilat-fadilat amal, menuntut ilmu agama dan berzikir, pengajian dan pengajaran agama dan melatih rombongan-rombongan yang datang dari luar, amalan ibadat dan khidmat kepada tetamu. Selain daripada ini, satu lagi amalan penting yang ada dalam Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah penghantaran jemaah-jemaah untuk kerja dakwah ke dalam atau ke luar negeri. Begitu juga menerima, menjadi tuan rumah dan memberi khidmat kepada jemaah-jemaah yang datang dari segenap pelosok sama ada dalam atau luar negeri. Amalan-amalan ini secara umumnya dinamakan sebagai hijrah dan nusrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman menerangkan sifat-sifat orang yang diberikan hidayat. Mereka pergi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah-rumah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dimuliakan kedudukannya dan disebut serta diingati nama-nama Allah Subhanahu wa taala padanya. Di situ juga dikerjakan ibadah memuji Allah Subhanahu wa taala pada waktu pagi dan petang. Mereka itulah laki-laki yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan berjual beli daripada menyebut serta mengingati Allah Subhanahu wa taala dan mendirikan salah dan membayar zakat. Mereka takutkan hari kiamat yang padanya hati dan pandangan menjadi gusar. Surah An-Nur ayat 36 hingga 37. Ulangan terjemahan surah. Allah Subhanahu wa taala berfirman menerangkan sifat-sifat orang yang diberikan hidayat. Mereka pergi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah-rumah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dimuliakan kedudukannya dan disebut serta diingati nama-nama Allah Subhanahu wa taala padanya. Di situ juga dikerjakan ibadah memuji Allah Subhanahu wa taala pada waktu pagi dan petang. Mereka itulah laki-laki yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan berjual beli daripada menyebut serta mengingati Allah Subhanahu wa taala dan mendirikan salah dan membayar zakat. Mereka takutkan hari kiamat yang padanya hati dan pandangan menjadi gusar. Surah An-Nur ayat 36 hingga 37. Keterangan. Maksud daripada rumah-rumah ibadah itu ialah masjid-masjid. Adab untuk masjid ialah jangan masuk dalam keadaan berjunub, jangan membawa apa-apa perkara yang tidak suci, jangan membuat bising, jangan melakukan atau memperkatakan apa-apa perkara dunia dan jangan masuk setelah makan makanan yang berbau busuk.
Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tempat yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala ialah masjid-masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ialah pasar-pasar. Ulangan hadis, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tempat yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala ialah masjid-masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ialah pasar-pasar. Riwayat Muslim. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, masjid-masjid ialah rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di bumi. Rumah-rumah itu bercahaya bagi penduduk langit sebagaimana bercahaya bintang-bintang di langit kepada penduduk bumi. Ulangan hadis, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, masjid-masjid ialah rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di bumi. Rumah-rumah itu bercahaya bagi penduduk langit sebagaimana bercahaya bintang-bintang di langit kepada penduduk bumi. Riwayat Tabrani Majma' Uzawaid. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata bahawa beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membina sebuah masjid yang menyebabkan nama Allah Subhanahu wa taala diingati dalam masjid itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membina untuknya sebuah mahligai dalam syurga. Ulangan hadis, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata bahawa beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membina sebuah masjid yang menyebabkan nama Allah Subhanahu wa taala diingati dalam masjid itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membina untuknya sebuah mahligai dalam syurga. Riwayat Ibnu Hibban. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang pergi ke masjid pada waktu pagi dan waktu petang, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuknya hidangan dalam syurga setiap kali dia pergi ke masjid pada waktu pagi atau petang. Ulangan hadis, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang pergi ke masjid pada waktu pagi dan waktu petang, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuknya hidangan dalam syurga setiap kali dia pergi ke masjid pada waktu pagi atau petang. Riwayat Bukhari. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pergi ke masjid pada waktu pagi dan waktu petang ialah termasuk dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulangan hadis, Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pergi ke masjid pada waktu pagi dan waktu petang ialah termasuk dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Tabrani Majma' Uzawaid. Sayyidina Abdullah bin bin Aus radhiyallahu an meriwayatkan bahawa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki masjid, baginda sallallahu alaihi wasallam membaca, A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minas syaitanir rajim, yang bermaksud, aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Agung, dan dengan zatnya yang mulia dan dengan kerajaannya yang kekal daripada syaitan yang direjam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca doa itu, maka syaitan akan berkata, dia telah terpelihara daripada godaanku sepanjang hari ini. Riwayat Abu Daud. Ulangan hadis, Sayyidina Abdullah bin bin Aus radhiyallahu an meriwayatkan bahawa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki masjid, baginda sallallahu alaihi wasallam membaca, A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minas syaitanir rajim, yang bermaksud,
Aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Agung, dan dengan zatnya yang mulia, dan dengan kerajaannya yang kekal, daripada syaitan yang direjam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca doa itu, maka syaitan akan berkata, dia telah terpelihara daripada godaanku sepanjang hari ini. Riwayat Abu Daud. Sayyidina Sa'id Khudri radhiyallahu an berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mencintai masjid, maka Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Ulangan hadis, Sayyidina Abu Sa'id Khudri radhiyallahu an berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mencintai masjid, maka Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Riwayat Tabrani Majma' Uzawaid. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu an berkata bahawa saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masjid ialah rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin untuk memberi ketenangan, rahmat dan melintas titian sirat untuk mendapat keredaannya dan terus ke syurga kepada orang yang telah menjadikan masjid sebagai rumahnya. Ulangan hadis, Sayyidina Abu Darda radhiyallahu an berkata bahawa saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masjid ialah rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin untuk memberi ketenangan, rahmat, melintas titian sirat untuk mendapat keredaannya dan terus ke syurga kepada orang yang telah menjadikan masjid sebagai rumahnya. Riwayat Tabrani Bazzar Majma' Uzawaid. Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan ialah serigala bagi manusia, sebagaimana serigala kepada kambing yang akan makan kambing yang terpinggir dan jauh daripada penggembala. Oleh sebab itu, elaklah daripada berada berseorangan di lereng-lereng bukit, dan hendaklah kamu mengambil berat untuk bersama dengan jemaah orang awam serta untuk berada di masjid. Ulangan hadis, Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu an meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan ialah serigala bagi manusia, sebagaimana serigala kepada kambing yang akan makan kambing yang terpinggir dan jauh daripada penggembala. Oleh sebab itu, elaklah daripada berada berseorangan di lereng-lereng bukit, dan hendaklah kamu mengambil berat untuk bersama dengan jemaah orang awam serta untuk berada di masjid. Riwayat Musnad Ahmad. Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu an berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melihat seseorang lelaki selalu pergi ke masjid, maka bersaksilah bahawa dia ialah seorang yang beriman. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, innama ya'muru masajidillahi man amanna billahi wal yaumil akhir, yang bermaksud hanya orang yang bermakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat. Riwayat Tirmizi. Ulangan hadis, Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu an berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melihat seseorang lelaki selalu pergi ke masjid, maka bersaksilah bahawa dia ialah seorang yang beriman. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, innama ya'muru masajidillahi man amanna billahi wal yaumil akhir, yang bermaksud hanya orang yang bermakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat. Riwayat Tirmizi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Apabila seseorang Muslim mengambil tempat dalam masjid untuk solah dan zikir, maka pasti Allah Subhanahu Wa Taala gembira dengannya, sebagaimana sesebuah keluarga bergembira dengan kepulangan seorang daripada ahli keluarga yang telah lama berpergian. Ulangan hadis, Saidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang Muslim mengambil tempat dalam masjid untuk solah dan zikir, maka pasti Allah Subhanahu Wa Taala gembira dengannya, sebagaimana sesebuah keluarga bergembira dengan kepulangan seorang daripada ahli keluarga yang telah lama berpergian. Riwayat Ibnu Majah. Keterangan, maksud daripada mengambil tempat dalam masjid ialah ada hubungan yang rapat dengan masjid dan selalu datang ke masjid. Saidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila seseorang itu menjadikan masjid-masjid sebagai tempat, yakni selalu berulang-alik ke masjid, kemudian sesuatu urusan atau sakit telah menghalangnya daripada pergi ke masjid, kemudian dia pergi semula sebagaimana biasa, maka Allah Subhanahu Wa Taala pasti bergembira dengannya, sebagaimana bergembiranya sesebuah keluarga dengan kepulangan seorang daripada ahli keluarga yang telah lama berpergian. Riwayat Ibnu Khuzaimah. Ulangan hadis, Saidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila seseorang itu menjadikan masjid-masjid sebagai tempat, yakni selalu berulang-alik ke masjid, kemudian sesuatu urusan atau sakit telah menghalangnya daripada pergi ke masjid, kemudian dia pergi semula sebagaimana biasa, maka Allah Subhanahu Wa Taala pasti bergembira dengannya, sebagaimana bergembiranya sesebuah keluarga dengan kepulangan seorang daripada ahli keluarga yang telah lama berpergian. Riwayat Ibnu Khuzaimah. Saidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang selalu berkumpul di dalam masjid-masjid, mereka adalah tonggak masjid. Para malaikat menjadi teman yang duduk bersama mereka. Sekiranya mereka tiada di dalam masjid, maka para malaikat akan mencari mereka. Sekiranya mereka sakit, maka para malaikat akan menziarahi mereka. Sekiranya mereka pergi untuk sesuatu urusan, maka para malaikat akan membantu mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, orang yang selalu duduk di masjid akan mendapat 3 perkara. Teman yang akan memberi apa-apa manfaat agama, atau dapat mendengar apa-apa kata-kata hikmah, ataupun mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang sememangnya sentiasa dinanti-nantikan oleh setiap orang Islam. Riwayat Musnad Ahmad. Ulangan hadis, Saidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang selalu berkumpul di dalam masjid-masjid, mereka adalah tonggak masjid. Para malaikat menjadi teman yang duduk bersama mereka. Sekiranya mereka tiada di dalam masjid, maka para malaikat akan mencari mereka. Sekiranya mereka sakit, maka para malaikat akan menziarahi mereka. Sekiranya mereka pergi untuk sesuatu urusan, maka para malaikat akan membantu mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, orang yang selalu duduk di masjid akan mendapat 3 perkara. Teman yang akan memberi apa-apa manfaat agama, atau dapat mendengar apa-apa kata-kata hikmah, ataupun mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang sememangnya sentiasa dinanti-nantikan oleh setiap orang Islam. Riwayat Musnad Ahmad. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan supaya masjid-masjid dibina di setiap penempatan dan supaya masjid-masjid itu dibersihkan dan diletakkan wangi-wangian. Riwayat Abu Daud. Ulangan hadis,
Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan supaya masjid-masjid dibina di setiap penempatan dan supaya masjid-masjid itu dibersihkan dan diletakkan wangi-wangian. Riwayat Abu Daud. Sayyidina Anas radhiyallahu an meriwayatkan bahawa terdapat seorang wanita yang selalu membersihkan kotoran di dalam masjid. Beliau telah meninggal dunia dan berita pengebumiannya tidak diberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada sesiapa yang meninggal dunia dalam kalangan kamu, maka beritahulah kepadaku. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyembayangkan wanita itu di kuburnya dan bersabda, saya melihat wanita itu berada dalam syurga dengan sebab dia selalu membersihkan kotoran di dalam masjid. Riwayat Tabrani Majma'uz Zawaid. Ulangan hadis. Sayyidina Anas radhiyallahu an meriwayatkan bahawa terdapat seorang wanita yang selalu membersihkan kotoran di dalam masjid. Beliau telah meninggal dunia dan berita pengebumiannya tidak diberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada sesiapa yang meninggal dunia dalam kalangan kamu, maka beritahulah kepadaku. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyembayangkan wanita itu di kuburnya dan bersabda, saya melihat wanita itu berada dalam syurga dengan sebab dia selalu membersihkan kotoran di dalam masjid. Riwayat Tabrani Majma'uz Zawaid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Ulangan hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Selagi kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan sesat buat selama-lamanya. Sekiranya anda masih setia bersama kami hingga saat ini bermakna anda perlu menekan butang like, subscribe dan bunyikan loceng untuk mendapat notifikasi daripada kami untuk video bacaan hadis pilihan yang akan datang. Sokongan ataupun dokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala semua amatlah kami perlukan untuk perkembangan channel ini di masa yang akan datang. Sekian sahaja untuk kali ini, semoga jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan terima kasih.